غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah hidayah dan petunjuknya agar kita sentiasa dalam keadaan ingat, syukur kepadanya, dapat sabar di atas segala ujian yang diberi kepada kita, dan kita mohon kepadanya agar diberi selalu penjagaan-penjagaan selamat dunia dan akhirat. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah dapat banyak kita memberikan sesuatu yang dapat membanggakan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui ketaatan-ketaatan kita dan juga melalui kesungguhan kita melawan kehendak melakukan maksiat, yang mana melakukan taat, mengelak ataupun kita panggil mujahadah, melawan kehendak bermaksiat ataupun ghaflah, kelalaian ini juga adalah sebenarnya sunnah yang besar, sunnah yang terbesar bagi Nabi. Kerana kita kadang-kadang mengingat sunnah ini terhad kepada kadang-kadang sunnah ni kita pergi ke selawat, sunnah ni kita pergi ke celok, apa lagi, puasa, apa lagi, pakaian kita dan sebagainya. Tapi sebenarnya segala perihal agama ini asal muasalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah peninggalan yang utama. Baik. Jadi kita melakukan kebaikan dan ketaatan, semua itu memberi kebaikan, memberi kebanggaan, membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di alam sana. Baik, sehingga menyebabkan setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini kan dilaporkan kepada Nabi. Jadi Nabi mengenal kita dengan kebaikan yang kita lakukan. Pernah kita ceritakan satu contoh kebaikan. Kalau kita ambil bab selawat, lagi banyak dia punya fadilat dia. Fadilat selawat antaranya adalah seseorang itu cara berbakti kepada orang tua adalah dengan cara berselawat. Sebab apa berselawat? Sebab selawat itu dilaporkan kepada Nabi, disebutkan bersamanya ibu dan ayahnya. Nama kita siapa, anak kepada siapa. Sehingga kan Nabi mengenal kita, boleh jadi lebih kenal berbanding dengan isteri kita kenal kita, ataupun kawan karib kita kenal kita. Sebab apa? Nabi itu detail maklumatnya. Laporan daripada malaikat tu jelas. Kalau kita ada juga benda kita sorok dengan bini kita tak? Ada juga benda kita sorok dengan suami kita ataupun dengan sahabat-sahabat kita. Tapi Nabi tahu, sebab dilaporkan oleh malaikat. Baik, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Semoga kita ni terpelihara atas jalan agama. Baik. Tajuk kita pada malam ini adalah syaitan berusaha agar manusia mengabaikan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan kepada orang beriman kitaban mawquta, suatu kefarduan yang ditentukan waktu-waktunya. Jadi salat itu dia ada waktu-waktu tertentu. Baik, dalam hadis lain disebut as-salatu 'ala waqtiha, salat itu pada waktu dan ketikanya. Baik. Untuk solat fardu kita sudah maklum dengan, kita kata dengan ilmu dan keyakinan kita bahawa ada masuk waktu zuhur, waktu mana kan, bermula daripada matahari tergelincir, daripada bayang-bayang tegak. Bila tergelincir tu, istilah dia tergelincir. Kalau tegak dia tak ada bayang-bayang, bila ada bayang-bayang maka masuklah waktu zuhur, sampailah kepada bayang-bayang melebihi ataupun lebih panjang daripada objek. Yang itu masuk waktu asar pula. Terbenam matahari waktu maghrib, tak nampak dah merah-merah kat langit waktu isyak. Waktu maghrib ni kan waktu dia ada mega merah, ada awan-awan merah lagi di langit. Habis awan merah, isyak lah. Subuh pula ada pula awan merah tu balik. Itu panggil fajar shadiq. Baik, yang itu daripada sudut masuk waktu dan habis waktu. Habis waktu subuh bila terbit matahari syuruk. Baik, kemudian dari segi solat sunat pula juga ada waktunya. Seperti mana kita tahu juga, ilmu kita pun yakin dengan jelas.
Solat tarawih waktunya bila? Lepas isyak bulan Ramadan sahaja. Solat jenazah bila? Lepas orang mati, sebelum ditanam. Itu solat jenazah. Apa lagi? Kalau ceritanya solat hajat, mana-mana waktu kecuali lepas asar. Kecuali lepas asar ataupun lepas waktu subuh. Lepas waktu subuh ni sampai syuruk lah. Lepas waktu syuruk tu boleh lah. Baik. Apa lagi? Solat sunat rawatib. Ini seronok sikit kita nak cerita solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni kita merujuk ke salah satu daripada solat sunat nawafil. Nawafil ni mana solat sunat yang kita suka rela buat. Kita nak buat suka rela sebab ketaatan lah ataupun kehambaan kita kepada Allah. Baik, solat sunat rawatib, solat sunat yang mengikat kepada solat fardu. Adanya solat ini mengikat kepada solat fardu. Kalaulah solat fardu itu pahalanya ibarat sebesar gunung, kalaulah sebab ni ibarat ulama. Kalaulah solat fardu itu pahalanya sebesar gunung, sebab memang pahala wajib besar. Kalau tinggal pun besar juga dosa dia, sampaikan jadi tahap fasik. Fasik ni orang yang berbuat dosa besar. Baik, solat sunat rawatib dia mengikut kepada yang fardu, yakni mengikut kepada yang gunung. Maknanya rawatib ni seperti mana, boleh kata macam bukit kecil. Kalau gunung besar, jadi rawatib ni bukit-bukit yang kecil-kecil. Kalau dulu kita bagi istilah macam busut, busut apa dia, sarang semut tu lah. Sarang semut ni untuk solat sunat biasa. Tapi oleh kerana solat sunat rawatib ni mengikut kepada gunung tadi, yakni fardu, maka dia lebih besar daripada busuk yang biasa. Sebab itu ada ulama menyebutkan solat sunat rawatib antara solat sunat yang utama, yang paling utama bahkan. Dia ada khilaf sama ada rawatib ataupun tahajud. Kalau tahajud, sebab Nabi tak pernah tinggal. Ini antara sunnah, ada bagi Nabi, khususiat bagi Nabi wajib sembahyang tahajud. Kita umat sangat dituntut untuk mengikut Nabi. Ataupun kalau siapa yang salih ila Allah, siapa yang sudah meletakkan dirinya ataupun yang berjalan atas jalan tasawuf, maka solat tahajud itu wajib bagi dia. Wajib bagi diri dia, tapi bukan wajib syar'i, wajib adab. Yakni hubungan dia dengan Tuhan itu dia kena ada selalu. Baik, itu bagi orang yang ikut jalan Nabi. Baik, jadi rawatib ini besar pahala, tetapi tak semua orang faham. Tak semua orang faham. Kalau kita bagi istilah duit, kalau solat fardu dapat sejokong sekilo emas. Sekilo emas berapa ni dah? Sekilo emas apa ni dah? Tak tahu lah. Kalau kita kata 30,000 lah. Saya tak tahu, saya tak tahu. 30,000. Maknanya kalau solat rawatib ni, nilainya mungkin lebih kurang 1,000. Lebih kurang lah, mungkin lebih kurang 1,000. Banyak jugalah 1,000 ni. Baik, solat sunat biasa mungkin harga dia 100, mungkin 200. Kalau kita kira dari sudut duit, sebab kita ni kena ada benda maujud. Pahala dia tak wujud, tak maujud, tak ada nampak zahir. Dia ada tapi tak zahir. Jadi kita biasa nak mudah faham benda-benda zahir. Baik, tapi kebanyakan kita tak memahami sebegitu. Kita hanya menyebutkan benda ni sunnah je pun. Kalau buat, tak buat biar tak apa. Tapi kalau orang yang betul nak bersungguh, dia buat. Baik, inilah yang mana bagi orang yang berfikiran jauh, solat-solat sunat yang sebegini bila dikumpulkan, itulah yang menambahkan ataupun kita menunjukkan sungguh-sungguh kita dengan Tuhan. Kalau yang fardu sebab disuruh, kalau yang ni nawafil, sukarela. Nawafil, solat sunat tambahan, sukarela hamba ni nak buat. Tetapi sukarela ini hanya dikira kalau lepas dulu yang wajib. Kalau yang wajib ala kadar, kalau tahajud ria tak jadi juga. Dia kena faham dia punya struktur dia. Baik. Jadi ramai di kalangan kita kalau berkaitan solat sunat rawatib ini, ada orang yang buat sungguh-sungguh, ada orang yang tak merasa bersungguh untuk buat. Dia nampak supaya berjemaah saja. Ini kita cerita orang yang datang masjid. Orang yang tak datang masjid tu tak kira lah, cerita orang yang datang masjid sebab dia ngaji. Cuma kita nak kemas sikit lagi kepahaman tentang solat sunat rawatib. Yang biasa buat, alhamdulillah, bahkan merasa tak cukup kalau tak buat, tak sedap kalau tak buat. Tapi bagi orang yang biasa, dia hanya melihat kepada 27 kali ganda berjemaah, maka dia rasa cukup, banyak dah pahalanya. Solat sunat ni kalau sempat buat, kalau tak sempat sudah. Baik, dia hanya memberi
kita kata sempat tak sempat. Baik, sempat tak sempat benda subjektif. Adakah kita nak kalutkan diri kita ataupun benda tu tabiat kita. Ada orang biasa tak rasa apa dia keluar. Baik, settle bahagian tu. Perbincangan lebih lanjut, iaitu apabila kita sedang berwirid, imam berwirid, jemaah berwirid, kita pun bangkit sembahyang sunat. As-salatu ala waktiha. Solat itu ada waktu dia. Waktu secara fiqh selepas, kalau untuk ba'diyah selepas habis sembahyang fardu boleh dah buat. Baik, ala waktiha. Kalau ikut fiqh macam tu. Tapi kalau ikut tarbiyah, fiqh ni hukum asal. Kalau ikut tarbiyah, kalau ikut kaedah dakwah, ada ilmu lagi tu, ilmu dakwah dan ilmu tarbiyah. Waktu tu waktu orang berwirid ke waktu orang sembahyang sunat? Waktu tu sepatutnya berwirid. Tetapi kita bukannya ada kalut mana-mana. Ceritanya orang tak kalut kalau orang ada kerja nak janji orang tu cerita lain. Ni cerita orang tak ada kalut. Jadi tabiat. Sebab apa? Dia memberi alasan tak wajib pun kita berwirid sekali dengan imam, berwirid sendiri. Betul ke macam tu? Betul ke sahabat setiap kali lepas sembahyang berwirid sendiri dengan Nabi? Berwirid sendiri, Nabi buat sendiri, sahabat buat sendiri. Betul ke lepas sembahyang Nabi doa sendiri, sahabat doa sendiri? Ini soalan. Betul ke macam tu? Tak. Pada peringkat awal memanglah Nabi wirid dan Nabi mengajarkan kepada sahabat. Tetapi peringkat seterusnya pun sama berwirid tu. Sahabat bila Nabi duduk depan, dia pun ikut Nabi. Nabi imam, ganti kepada Nabi untuk zaman sekarang. Imam tu lah ganti. Panggil tu? Khalifah. Khalifah ni mana pengganti. Pengganti kepada imam sebenar umat Islam. Kalau asalnya Nabi, siapa lepas tu? Itu imam kita lah. Nabi kata imam tu diikuti. Imam itu untuk diikuti. Kalau aku rokok, kalau sujud. Ya. Kalau aku berpaling. Nah, bila rokok sujud maknanya waktu solat. Kalau berpaling tu waktu mana tu? Waktu lepas sembahyang lah tu. Sebab kalau tengok sembahyang berpaling, batal lah sembahyang. Maknanya apa dia? Waktu wirid pun sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya kita ikut lagi dengan imam sampailah imam agak bangun untuk selesai. Sebaik-baiknya begitu usahakan. Jadi ibadat waktu tu masih lagi bersambung. Selagi mana tak diangkat papan punggung, selagi itulah pahala jemaah tu terus berjalan. Sebab dia masih lagi mengikut imam. Tapi kalau dia terus bangun, putuslah pahala mengikut dia. Jadi dia buat sendirilah. Baik. Jadi hal-hal yang sebegini kadang-kadang untuk kita melihat diri sendiri, kita banyak lihat diri. Kalau kita lihat dari sudut konteks jemaah dengan doa beramai-ramai, dengan wirid beramai-ramai. Ya, sekarang ni ayah-ayah sekalian tolong saya nak sebut sebab benda ni akhir zaman dah ni. Tolong ayah-ayah sekalian, saya tengok anak muda ramai datang masjid tapi wirid tak lekat. Kira lepas tu keluar naik motor pergi mana-mana, lepas salam terus keluar doa sendiri. Lepas tu sampai satu masa bila kita minta hak muda ni naik imam, alasan dia tak ingat doa, tak ingat wirid, tak reti. Nah, ini baru cerita ni, belum cerita ngurus jenazah lagi. Ya, cerita orang meninggal ramai lagi. Lagi sebelah ni 3-4 tempat meninggal. Orang kahwin ramai, orang meninggal ramai. Hari ni lah. Itu semua ketentuan Tuhan. Nak ajak fikir lah. Jadi tolong waktu wirid kita seboleh-bolehnya, jarang ustaz sebut benda ni, tapi kena nak sebut lah. Wirid sembahyang sunat seboleh-bolehnya, melainkan kita ada hal lain. Itu kita melainkan. Baik. Sebab ada tempat dia, ada waktu. Baik. Itu cerita tentang solat pada waktu. Jadi syaitan ini peranan dia adalah agar manusia tak ikut call time tadi. Itu cerita syaitan. Dia dah tahu kita semayang, tapi dia nak alih kita supaya tak semayang ikut waktu yang sepatutnya. Kita semayang, syaitan alih jangan bagi solat awal waktu. Ni bukan cerita syaitan goda tak semayang. Yang kita memang semayang, dia akan goda ke situ supaya kita solat ni lewat-lewat waktu. Dia hujung-hujung waktu, sengaja melewat-lewatkan solat.
Baik. Ataupun dia akan goda kita supaya tak perlu datang berjemaah seorang-seorang pun jadi. Yang penting sembahyang. Kalau kita mengaji, kita sebut dah. Kalau seseorang itu belum lagi benar-benar faqih ataupun kita kata betul bacaan dia, sembahyang dia tak sah. Terutama 5 rukun tu, rukun qauli tu. Kalau tak sah, kalau tak betul lagi sudut bacaannya, maka macam mana nak diterima? Caranya payah jemaah. Payah jemaah terima. Biarlah baca Fatihah tak betul pun, kamu dia imam. Itu lebihnya solat berjemaah. Kita sembahyang mungkin sebab siapa di sini yang betul-betul penuh cek satu-satu Fatihah dia, tahiyat dia depan orang yang betul-betul ni. Berani tak? Cek Fatihah, cari ustaz hak mana. Saya memang kena cek sebab kita tak imam. Cek Fatihah nak betul-betul imam, cek Fatihah, cek tahiyat, tu memang kena cek lah. Ni hak makmum lain ada cek, ada pernah siapa-siapa cek. Rupanya kita jumpa tak imam kampung kita tak pernah. Imam, ustaz, minta tolong tengok saya punya baca Fatihah. Bukan nak suruh sedap berlaku, tidak. Yang penting betul. Sebab betul tak betul ni, sah tak sah. Kalau sembahyang seorang, tak apalah kalau kita memang kita yakin dengan ilmu tu. Tapi kalau bermasalah, jangan duduk main seorang macam tu. Baik ibadat, mari datang sembahyang berjemaah. Tapi tak semua orang tahu. Tak semua orang faham cerita hal ini. Mereka hanya ingat sembahyang. Ilmu Fatihah dia, ilmu Raja Enam dulu. Last sekali orang cek Fatihah dia, masa cikgu kafar ujian penilaian pada ain. Baca Fatihah, baca tahiyat, baca doa gunung, waktu tu. Masa sekolah rendah dulu. Sekolah rendah tak ada cikgu nak cek sangat dah. You lagi tak ada orang nak bully benda tu, kecuali kalau kita cari. Kalau masuk you lah, baik. Jadi sebenarnya itulah yang banyak hilang. Jadi syaitan ini, dia dah tahu orang ni memang sembahyang kalau seorang-seorang tak sah, baik dia sembahyang seorang-seorang. Syaitan tahu. Yang paling alim ni iblis, dia tahu semua benda. Iblis ni semua penjuru langit, semua penjuru bumi dia sudah pergi. Level iblis ni, jangan main-main. Langit paling tinggi, bumi paling dalam, semua dia dah pergi dah. Sebelum dia jadi dipanggil iblis Azazel lah. Level dia tu sampai tahap menjadi antara pemuka ataupun pembesar malaikat. Tak berani nak sebut ketua malaikat, sebab yang kita imani ketua malaikat Jibril, tapi nak sebut dia punya level tu tinggi, maka dia kedudukan dia tu. Jadi iblis ni tahu semua benda kalau nak kita. Dia tahu nak setakat dia tahu sangat ni baca Fatihah pun salah ni. Baik sembahyang seorang-seorang. Cara tak nak bagi apa, nak bagi dia ni, jangan bagi dia sembahyang jemaah ni, sembahyang seorang-seorang. Itu cara iblis nak goda, ikut kelemahan orang. Orang alim pula, lemah dia apa dia? Orang alim, orang dah tahu, tak apa, relax dulu. Kita buat kicau, kita tengah tulis kitab, kita tengah mengajar, biar lewat sikit tak apa. Dia boleh goda suruh lewat waktu pula. Dia macam-macam cara godaan ikut jenis orang. Kalau orang awam, lagi mudah lah. Baik. Jadi syaitan ini macam mana pun dia akan tak dapat buang tak dapat larang kita daripada sembahyang. Mereka akan goda supaya kita berkurang pahala ataupun tak diterima amalan kita. Itu cara syaitan melihat. Kalau orang perempuan, ibu-ibu, syaitan tak nak bagi solat dia diterima, mudah je, suruh ibu tu lawan. Suruh isteri tu melawan suami. Bila lawan suami, tak reda suami, marah pada suami, terkutuk oleh malaikat, tak ada pahala dia. Selagi mana tak sesat tu. Kalau dia buat pun hanya sekadar lepas je. Banyak benda yang mana kita ni terlepas konsep asal. Macam isteri wajib melayan suami, ataupun suami suruh wajib ikut, tapi dia lebih utama pada wirid, zikir, sembahyang sunat. Salah tu. Hak suami suruh tu wajib, hak sunat tu sunat. Dia beza. Dia sungguh mengaji Quran, suami duduk lapar kat dapur. Tunggu kejap nak habis ni. Tunggu setengah jam juga. Kawan tu dah lapar. Tu cari kedai janda tu. Sebab apa? Tak dapat layanan yang baik. Kalau sampai kedai, nak makan apa bang? Tak. Manis senyum. Ada rumah ni tak senyum pun. Kalau suruh masak kot. Lepas tu bini pun jawab balik, nak masak macam mana? Dia tu suruh je, duit tak bagi. Itu pula jawabnya. Tak selesai masalah dah. Tak harmoni orang bagi. Baik, jadi syaitan dia goda cara macam tu untuk peringkat suami macam ni, anak-anak macam ni. Akhirnya yang penting semuanya tak dapat pahala ataupun dapat dosa. Baik, itu cerita tentang solat. Baik,
Nabi sebut juga, sesungguhnya mendirikan solat fardu 5 waktu antara Jumaat dengan Jumaat dan yang lain, Jumaat yang lainnya itu mengkafarahkan dosa. Solat fardu dengan solat fardu, Jumaat dengan Jumaat, semua itu mengkafarahkan ataupun menghapuskan dosa-dosa selagi mana dia tak melakukan dosa besar. Jadi banyak sebenarnya peluang nak masuk syurga ni banyak. Kalau kita ambil contoh dak mati aksiden, ada adilah. Jadi kalau meninggal aksiden ni apa hukum dia? Meninggal aksiden ni termasuk dalam syahid dunia. Ni ulama sebut meninggal aksiden ke, meninggal gempa bumi ke, meninggal perang dekat Palestin tu, meninggal sebab mati sakit dalam perut, itu semua syahid dunia. Bila syahid ni apa dia? Tak ada azab lah. Tuhan nak bagi ruang tu banyak. Kita nampak zahir saja. Palestin, Allah kesiannya, anak kecil hilang kaki, mati tak, kesian. Sedih kita. Dia zalimi begitu. Secara zahir kita nampak setakat tu saja. Tapi mereka tu tak rasa apa. Mereka tu kalau mati masuk syurga. Kita kalau mati sekarang belum tentu. Harus nak fikir kat situ. Jangan nampak yang zahir ni, nampak merah sikit, nampak bom, nampak takut ke situ. Tapi sebenarnya tengok tadi perang kita, Nabi sebut dah, perang paling besar perang lawan hawa nafsu. Mereka tu tak ada takut mati. Tak takut mati ni syahid lah, syurga lah dia buat tu. Kita ni belum tentu ni. Kita yang belum tentu. Jadi sepatutnya kita lebih bimbang pada diri kita. Janganlah kena kempen sekurang-kurangnya ada sumbangan kecil yang kita boleh bagi. Ya tu, teruskan lah. Bukan kita nak larang, tidak. Tapi hak paling utama diri kita. Nabi bimbang akhir zaman bukan bimbang umat Islam mati. Nabi bimbang akidah rosak. Nabi bimbang mati tak sebab taubat, atau Nabi bimbang. Mana Nabi takut tu? Nabi bukan takut bimbang. Bukan sebab ramai umat Islam mati, tidak, tetapi sebab mati awal lagi. Mati jiwa. Hati tu mati. Itu yang paling Nabi bimbang di akhir zaman. Siapa buat? Syaitan nak buat ni. Dah kuncu-kuncu ni. Nak merosakkan akidah kita, pemahaman kita dan sebagainya. Baik, ni bukan cerita nak sultan nak bagi boykot, tidak. Nak boykot tu silakanlah, tapi jangan boykot saja. Kita semayang masjid tak mari. Dia utama penyatuan di sini, bukan di tempat berhimpun. No, ni tempat menyatu. Solat-solat kita ni, solat berjemaah inilah tempat penyatuan umat, bukan di dewan-dewan, di balai raya ke, di markah ke, di jalan raya macam ni. Bukan tu ni, penyatu di sini. Menyatu di sini. Hak tu semangat-semangat. Tapi kalau penyatuan betul rohani antara kita ni sini. Ini orang panggil Rabitah sebenar. Rabitah sebenar, ikatan hati-hati orang beriman dibina dalam rumah Allah melalui solat berjemaah. Ini kena jelas, umat Islam kita kena jelas. Tapi syaitan berjaya ke tidak? Berjaya lah ni. Dibawa ke sana. Nah, yang pakai baju merah semangat, yang pakai baju hijau semangat ramai-ramai, yang pakai baju biru semangat ramai-ramai. Tapi time berjemaah ala kaki. Orang sama juga. Muka sama ni. 7 tahun, 6 tahun saya mengajar ni. Muka sama, saya kena ayah-ayah sekalian. Muka sama. Tak tambah muka lain. Nah, kalau banyak ahli tu nak tambah sekali. Nak cari ahli. Jemaah masjid. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mana berjaya syaitan mengalihkan perhatian yang sepatutnya bagi kita, ataupun melayoutkan pemikiran kita. Jadi kalih ke situ kita banyak. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, seterusnya kita tengok. Di dalam kitab-kitab hadis terdapat doa-doa daripada Nabi. Ini kita tengok tajuk baru, Nur Khusyuk. Baik. Yang mana doa-doa Nabi itu pastinya doa yang terbaik, sebab bagi daripada insan yang terbaik doa Nabi. Baik, dan dalam banyak-banyak itu pun tak mungkinlah kita dapat hafal semua, kecuali kita ni ulama muhaddis, ulama yang hafiz. Baik, tapi kurang-kurangnya kita menghafal doa-doa yang muktabar, doa-doa yang kita biasa. Dan doa-doa ni nak hafal, kita dengar doa tak imam lah. Ada tak kita nak mengadap betul buku doa? Yang mengadap buku doa ni waktu mana? Biasanya yang pertama bila pergi umrah, baru tengok buku doa kan. Nak baca pergi sini, baca ni. Ataupun tak jadi tak imam. Dia nak kena ngapal sikit lebih ada orang lain doa dia. Jemaah biasa, kalau Allah bagi petunjuk hidayah lah, nak hafal doa ni, nak ada doa ni, dia nak mengadap mudah, nak tambah-tambah ilmu. Kalau orang awam biasa, tak ada dah.
Dia ingat doa Allah mabarik lana, Allah maftah alaina. Doa Ustaz Adam tak ingat. Kalau orang biasa ni. Ya. Apatah lagi doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana la haula wala quwwata illa billah. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya kita tepat nak belajar memang tak boleh lari, memang kena mari masjid juga. Kena mari masjid. Baik. Itu hal doa. Kalau sakit maka kita mintalah doa sakit. Doa sembuh ataupun selamat sejahtera daripada sakit. Mohon ampun dosa kafarah atas sakit yang diberi itu. Baik. Kalau solat sunat khususnya, solat sunat hajat, maka teramatlah istimewa ketika sujud yang terakhir bagi mereka yang berbahasa Arab, boleh berbahasa Arab, maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Kalau tak boleh bahasa Arab, kunci dia apa dia? Sebut nama Allah banyak-banyak. Sujud terakhir lama-lama, terutama kalau semayang seorang-seorang. Kalau semayang jemaah jangan lama sangat, makruh pula jadinya. Ya. Imam makruh kalau lama, makmum pun kalau imam dah bangkit dia lama lagi pun makruh juga. Dia tak ikut imam. Ni cerita kalau semayang seorang-seorang. Jadi sujudlah lama-lama. Tak ada idea lah nak baca apa. Tak ada idea. Kan ceritanya pernah tak sujud lama. Kalau maknanya sujud lama ni lebih daripada 5 minit. Bila saya sebut sujud lama ni lebih daripada 5 minit. Kalau setakat 1 minit tu lama juga, tapi biasa. Yang disebut lama ni sujud berlama-lama dengan sujud ni lebih 5 minit ke atas. Pernah tak ada orang bila nak sujud dia dah rancang, dia nak baca ni sekian, dia baca ni sekian, dia baca ni sekian, macam kaifiat. Aduh, itu kalau tu imam sebut. Nah, tapi bila main 5 minit, 15 minit, 10 minit sujud ni ada ni tak? Kadang-kadang sebenarnya tak perlu pun. Yang penting, ya Allah aku nak sujud kepada, nak sujud lama. Duduk sujud saja. Allah akan beri ilham. Beri ilham, nak baca apa, nak baca apa, nak baca apa, nak baca. Allah akan beri ilham. Antaranya ilham yang mungkin kita boleh dapat apa dia? Kita akan menyebut nama Allah sebanyak-banyak, semahu-mahunya sampai keluar air mata. Selagi mana tak keluar air mata, tak angkat kepala. Selagi mana tak keluar air mata, tak angkat kepala. Bila keluar air mata, tak tertahankan. Keluar, dia lama dia keluar. Tak boleh nak beri. Sampailah Allah izin untuk dia berhenti. Ya. Nak baca doa yang doa macam Nabi tadi, kita akan lebih kalih kepada hafalan. Misalnya nak cerita realiti kita bangsa Ajam, orang Melayu kita ni tak mualim, kita ni orang biasa. Waktu kita berdoa, ada doa yang kita hafal, tetapi banyaknya hafal yang Arab saja. Melayu tak faham pula, ada dah faham sikit-sikit. Dan ia ni tak berapa nak masuk dalam jiwa. Yang masuk adalah kita menggunakan bahasa jiwa kita, bahasa hati kita. Baik, untuk nak sampai ke tahap sampai hati tu, bukan sampai hati tu, sampai hati kita kepada ni, kepada Allah dengan sebenar-benar sampai, maka kita kena menyeru, kena panggil, seru Allah, Allah, Allah. Ataupun apa saja asma Allah yang mungkin Allah campurkan, ilhamkan dalam hati kita pada ketika itu, dan mungkin sesuai dengan keperluan kita, hajat kita. Sebut nama Allah banyak-banyak. Lepas tu selang-seli dengan selawat. Allah, Allah, Allah. Ni cerita bab sujud ni. Supaya apa dia? Ada kaedah kita nak sujud tu sebenarnya bukan menghafal doa semata-mata, tetapi sujud kita dengan Tuhan. Kita sedang bercakap dengan Allah. Sedang mengadu, merintih, sedang serah diri pada Allah. Ada satu hadis kursi ibarat orang sujud ni ibarat dia sedang sujud di kaki Tuhan. Ibarat. Dia bagi sebut ibarat. Seperti orang yang sujud di kaki Tuhan. Kita tak cerita pula Tuhan ada kaki jangan cerita tu pula. Itu ibarat. Baik. Dalam mazhab Syafi'i kena bahasa Arab doa, tetapi ala kulli hal ada ulama dalam mazhab Syafi'i juga sebut boleh doa dalam bahasa Melayu tapi dalam hati. Dalam hati. Jangan bagi keluar ke mulut. Jangan bagi keluar di mulut. Baik. Maka kalau ikut kaedah Nabi, dia ada adab berdoa. Yang pertama berdoa tu puji Allah, seru nama Allah, puji Allah. Yang kedua tawassul, yakni guna perantaraan. Tawassul ni perantaraan manusia. Dengan apa dia? Selawat. Wasilah wal fadilah. Kan doa sembahyang doa apa bahasa ni kan? Wasilah. Tawassul ni menyampaikan melalui siapa? Melalui hamba Allah yang dah sampai kepada Allah. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu selawat. Dalam doa Nabi ajar selawat. Lepas puji Allah, biasa kita puji dengan sebab dia alhamdulillah, kan? Itu puji tu.
Alhamdulillah. Lepas tu dia yang ringkas kan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu pujian. Wassalatu wassalam, itu selawat tu, itu wasilah tu. Baik. Yang lebih bagus kita panjangkan puji-pujian kepada Allah, kemudian panjangkan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kemukakan rendah diri ilahi atau maksud jika la haula wala quwwata illa billah, sebutkan doa kita, hajat kita kepada Allah. Dan penutup kepada doa sebelum nak tutup atas permintaan. Nah, jangan ada kita kata pemaksaan terhadap, ya Allah buatlah, ya Allah berilah aku macam ni, kalau tak dapat macam ni, kalau tidak kalau tak kata buatnya, ni maksa Tuhan, ataupun memberi waktu, ya Allah berilah kepada aku kemenangan esok, ataupun ya Allah beri, paksa. Kita kena lapik dengan apa saja permintaan kita kena lapik, ya Allah apa saja hajat dan permintaanku ini, akhirnya aku serahkan kembali kepadamu, kerana engkau lah yang maha tahu apa yang terbaik buat diriku. Itu panggil la haula wala quwwata illa billah. Serah balik kepada Tuhan. Jangan letak diri kita, tidak, pada Allah akhirnya. Ya saya. Ya. Kita mohon dengan mengharapkan belas ihsan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Jangan kita memandang pada doa kita. Nak sebut itu sebenarnya. Kita permohonan kita minta pada Allah, dan kita tidak memaksa Tuhan. Sebaliknya kita balik serah kepada Allah. Bila Allah serah, kita serah pada Allah, kita dah tahu Allah pengatur kita yang terbaik. Maka Allah akan atur kita dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Sebab itu kita selalu minta rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ada sebut juga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masuklah kami dalam golongan yang rugi. Kalau Allah tak bagi rahmat, kami jadi rugi. Kami ni banyak, awal kita sebut, kami ni banyak zalim diri kami sendiri. Kami ni banyak buat zalim atas diri kami sendiri. Mana kita rendah diri kan? Kita mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi begitu perbincangan kita pada malam ini. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah sendiri sebut, doalah kepadaku dan saya akan aku perkenankan. Ini keyakinan yang jelas. Maknanya keluar je doa tu, sebenarnya Allah nak bagi jalan makbul dah tu. Cerita bab mati, hari ni kita bab mati seronok juga, bukan seronok, ilmu dia keluar. Ada tak kita minta nak meninggal dekat tanah suci? Ada minta tak? Sedangkan kita tahu tempat tu tempat terbaik. Ada tak siapa-siapa minta nak mati hari Jumaat? Ada minta? Ada tak nak minta mati dalam sujud? Ada minta? Baik, ini antara kita kata hikmah rahsia. Kalau tak minta tu tak dapat. Kalau minta tu dapat. Kalau rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau minta, mampu. Tak bagi. Isu sekarang persoalan kita minta tak? Tak minta. Siapa yang minta? Dia dapat dah. Maknanya ke situ lah dia pergi. Benda tu. Raya tu. Raya tu. Ingat kau pukul 12 lah. Awal dah raya ni. Maknanya, kita nak kena faham kan? Bagaimana penutup hidup kita yang kita mahu? Ada rancang tak nak mati macam mana? Nak mati dalam solat ke? Nak mati di tanah suci ke? Hari Jumaat ke? Itu kita tahu semua tu. Kalau mati macam tu, tak ada azab kubur. Baik, jadi mati yang mulia. Kalau biasa umum, husnul khatim. Allahumma khtim lana bi husnil khatim. Ya Allah, khatamkan aku, tutupkan aku dengan penutup yang terbaik. Husnil khatim. Itu kita biasa minta kan. Cuma untuk khususiat ni kita tak minta biasa. Tapi kalau siapa minta, maknanya dia akan pergi ke situ. Faham kan? Rahsia dia di situ. Jadi kalau Allah lobong ke situ, kita nak ingat nak minta yang tu, maka insya-Allah yang itulah kita dapat. Sebab benda ni tak semua dapat. Contoh tak, macam tu imam dia mungkin dia minta, ya Allah aku nak mati tak aku jadi imam. Contoh. Dia minta selalu, dapat ke dia? Ada orang minta, ya Allah aku nak mati di tanah suci. Dia tak minta yang mati dalam sujud. Dia tak minta mati di Jumaat, dia minta yang tu. Dia dapat yang tu. Jadi benda ni sebenarnya Allah ilhamkan masing-masing. Jadi kita keluarkan dalam doa kita, insya-Allah itu makbul. Itu antara rahsia, insya-Allah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma badil shamlahum wa farij jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa aslit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah ya munzil al-kitab wa ya mudir ya sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum ihzimhum mansurna alaihim
Allahumma ighfir warham li ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.